Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas kita hari ini, cikgu akan terangkan maksud reka bentuk grafik dan cikgu akan tunjukkan contoh-contoh karya grafik, penggunaan dan sumbangannya dalam bidang reka bentuk grafik. Apa itu grafik? Grafik berasal dari perkataan Greek yang bermaksud persembahan visual yang tunjukkan pada permukaan seperti dinding, kanvas, skrin komputer, kertas, papan dan lain-lain yang bersesuaian. Grafik merupakan gabungan ilustrasi, teks dan warna. Grafik juga merupakan satu visual untuk menerangkan konsep yang tidak dapat atau sukar diterangkan melalui teks. Kita boleh lihat contoh-contoh grafik yang terdapat pada foto, pada lukisan, pada kartun, pada diagram, carta ataupun graf, infografik, ilustrasi, tipografi dan lain-lain. Proses penghasilan seni komunikasi visual merupakan gabungan penggunaan teks, ilustrasi, simbol dan warna. Contohnya terdapat pada rekaan logo, risalah, buletin, poster, papan tanda, komik dan pemukusan. Terdapat banyak bidang-bidang yang terlibat dengan reka bentuk grafik. Antaranya ialah bidang pengiklanan. Iklanan ialah sebarang bentuk persembahan atau komunikasi yang berbayar. Ditujukan kepada kumpulan sasaran dengan tujuan untuk mempromosi, memperkenal dan melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan ataupun idea oleh penaja yang dikenalpasti. Komunikasi dan usaha promosi disasarkan kepada pasaran secara terbuka dengan menggunakan media massa dan media sosial. Contoh media massa seperti radio, televisyen, majalah, akhbar dan papan iklan. Contoh media sosial pula seperti YouTube, Facebook dan Instagram. Pengiklanan yang terdapat pada poster, risalah dan papan iklan adalah bertujuan untuk mempromosikan barangan seperti sabun, makanan dan minuman, perkhidmatan seperti servis power dingin, servis membaik pulih telefon dan dana rambut ataupun public service announcement seperti kempen derma darah ataupun kempen sayangi sungai kita. Bidang yang kedua ialah bidang identiti korporat. Identiti korporat dimaksudkan sebagai identiti visual sesebuah syarikat, organisasi ataupun institusi. Identiti korporat adalah keselarasan daripada segi gaya, warna rekaan dalam semua bentuk persembahan organisasi. Sebab apa? Sebab ia bertujuan untuk memperjelaskan identiti barang tertentu. Contoh identiti korporat ialah logo, kad perniagaan, kepala surat ataupun cenderamata. Seterusnya ialah pemukusan. Pemukusan ialah bahan untuk melindungi dan memelihara kualiti sesuatu produk semasa dihantar, disimpan atau dipamerkan. Apakah fungsi pemukusan? Pertama, pemukusan melindungi produk dari segi fizikal. Yang kedua, ia akan menjamin kualiti produk. Ketiga, pemukusan memudahkan kerja penghantaran, penyimpanan dan pameran produk. Keempat, pemukusan dapat menyampaikan maklumat produk kepada pengguna. Dan yang kelima, pemukusan dapat mengiklan dan mempromosikan produk. Bidang yang keempat ialah bidang ilustrasi. Apa itu ilustrasi?
Ilustrasi ialah seni yang menggambarkan idea dan perkataan dalam bentuk gambar. Ilustrasi juga merupakan imej ataupun lukisan untuk menerangkan atau menghiasi sesuatu karya grafik. Ilustrasi boleh terdapat pada majalah, pembukusan, buku kanak-kanak dan poster. Karya ilustrasi boleh dihasilkan menggunakan pelbagai media dan teknik secara konvensional dan digital. Bidang yang kelima ialah bidang penerbitan meja. Apa itu penerbitan meja? Penerbitan meja ataupun lebih dikenali sebagai desktop publishing ialah penggunaan komputer dan perisian untuk membuat paparan visual idea dan maklumat bagi rekaan susun atau dokumen. Penggunaan dokumen penerbitan meja boleh diaplikasikan untuk paparan digital, pencetakan komersial atau pengedaran elektronik seperti PDF, persembahan slide, email atau buku elektronik. Penerbitan meja juga dapat mencetak dokumen yang dihasilkan dalam bentuk kekal seperti mencetak ke atas kertas. Apakah fungsi penerbitan meja? Okey, yang pertama, fungsinya ialah untuk mereka dan mencetak kad, gegantung dan pembalut makanan. Kedua, mereka label, sampul, kalender dan carta. Ketiga, mereka papan tanda kedai atau lebuh raya. Keempat, mereka dan mencetak surat khabar, majalah dan buku. Yang kelima, mereka logo dan kad perniagaan. Dan yang keenam ialah mereka komunikasi bercetak seperti brosur, katalog dan poster. Penerbitan meja juga berfungsi memberi maklumat dan mempromosi produk yang dihasilkan. Antara perisian penerbitan meja terdapat dua, sama ada perisian sumber terbuka ataupun perisian berlesen. Antara perisian-perisiannya ialah Scribus, Trove, DocBook, Microsoft Publisher, Page Plus dan Passepartout. Yang seterusnya ialah antara muka pengguna ataupun user interface. Antara muka pengguna juga merupakan sebahagian daripada bidang human computer interaction, mengendalikan interaksi antara pengguna dan sistem yang terdiri daripada komponen perkakasan dan perisian. Antara muka pengguna juga membolehkan pengguna berinteraksi dengan peranti elektronik seperti komputer, peranti bimbit, alatan rumah dan kelengkapan pejabat. Yang ketujuh ialah bidang infografik. Perkataan infografik merupakan singkatan daripada dua perkataan iaitu informasi dan grafik. Infografik dipamerkan dalam bentuk visualisasi data. Infografik ini merupakan koleksi imej, carta, graf dan teks yang memberikan gambaran yang mudah difahami berkenaan topik yang ingin dijelaskan. Dan yang terakhir ialah bidang media baru. Media baru umumnya merupakan gabungan teknologi tanpa sepadan yang menggunakan pelbagai bentuk komunikasi elektrik. Pengguna boleh mencapai dan berinteraksi dengannya melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti komputer, telefon pintar dan televisyen pintar. Secara amnya, frasa media baru menguraikan kandungan yang tersedia atas permintaan melalui internet. Beberapa contoh media baru antaranya ialah rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram, kedai atas talian seperti Lazada, Shopee, Zalora ataupun enjin carian seperti Wikipedia, Google dan Yahoo. Portal berita seperti Utusan Online, CNN dan Awani.com pun merupakan salah satu media baru. Antara lain ialah platform komunikasi seperti Gmail, Yahoo Mail dan Outlook, permainan digital, Farmville, Dota dan Sim. Antara lainnya ialah augmented reality seperti Dulab Visualizer ataupun motion graphic seperti Music Board Template dan Aquarium Shop Template. Sekian saja dulu penerangan cikgu tentang topik kita pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.